Alright, now let's finish up this one today. I want to finish up this topic. So when I'm starting with tomorrow, then we can start with bab 8 ya. So I want to do latihan, then we can do bab 8. Now, apa yang kita nak belajar adalah kita cek yang ini semua cikgu dah ajar. Nah, kita ada sistem pendidikan kebangsaan. Nah, sistem pendidikan kebangsaan kita akan lihat untuk 3, iaitu kita akan lihat bagaimana sistem pendidikan di Tanah Melayu dan juga di Sabah dan juga di Sarawak, because before Sabah dengan Sarawak join dengan kita, they have their own sistem pendidikan also. So we are going to look at them, how sistem pendidikan mereka, then finally in the year of 1963 when they join, kita seragamkan sistem pendidikan negara ya. Nah, pada awalnya semasa pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. So kita ada sekolah vernacular. Vernacular means sekolah yang berasaskan bahasa ibunda. So kita ada sekolah vernacular Melayu, vernacular Cina dan juga vernacular Tamil. Dan kita juga ada sekolah aliran agama dan juga kita ada sekolah Inggeris. Okey, untuk Sabah dan Sarawak, kita ada vernacular Melayu, kita ada sekolah Cina dan juga kita ada mubalik Kristian. And sistem persekolahan pada masa ini menggunakan bahasa penghantar dan kurikulum yang berlainan. So dia punya bahasa tu dan juga kurikulum means their syllabus ya, yang berlainan. Keadaan ini telah menimbulkan jurang perbezaan antara rakyat selain ia menghalang perpaduan rakyat. So anda boleh lihat bagaimana sistem pendidikan awal kita. Sistem pendidikan awal kita ini pada awalnya semasa British dia berkembang mengikut kaum masing-masing. So untuk sekolah vernacular, kita ada vernacular Melayu, Cina dan Tamil. Dan kita ada sekolah aliran agama dan kita ada sekolah Inggeris pula. Untuk Sabah dan Sarawak, kita ada vernacular Melayu, sekolah Cina dan juga mubalik Kristian. And semua sekolah ini, mereka menggunakan bahasa penghantar dan kurikulum yang berbeza. So bila ini berlaku, it is very hard untuk mewujudkan perpaduan kaum. So selaras dengan itulah, pelbagai usaha telah diambil untuk membentuk kita punya sistem pendidikan. So, cikgu nak tunjukkan kepada anda about this. Wait, 2 minutes. Here. Okay. Can you guys see this? Boleh nampak? Boleh. Ya. Now see, bila kita belajar sistem pendidikan awal kita, we already know it's based on kaum and everything. Nah, kemudian pelbagai langkah telah diambil untuk menyatukan kita punya perpaduan dan sebagainya. So selaras dengan itu, untuk membentuk satu sistem pendidikan yang lebih baik, pelbagai cadangan telah pun dikeluarkan. So cadangan yang pertama untuk sistem pendidikan kita dikenali sebagai laporan Barnes. Dan kemudian kita ada laporan Fenwu pula. Nah, kedua-dua kita lakukan pada 1951. So 1951 kita ada laporan Barnes and laporan Fenwu. Based on laporan Barnes and Fenwu, kita telah membentuk undang-undang pelajaran atau dikenali sebagai Ordinance Pelajaran 1952. Nah, kemudian in the year of 1956, this is after kita punya election, kita membentuk sistem pendidikan yang baru yang dikenali sebagai Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ataupun dikenali sebagai Penyata Razak. So this is adalah untuk Tanah Melayu. So untuk Tanah Melayu, kita ada yang pertama, kita ada laporan Barnes.
Kemudian kita ada laporan Fenhu. Nah, based on Barnes and Fenhu, diwujudkan pula Ordinance Pelajaran 1952. Nah, after kita punya election in the year of 1955, kita telah membentuk satu lagi kita punya jawatan kuasa untuk membentuk sistem pendidikan negara. Dia dikenali sebagai jawatan kuasa penyata jawatan kuasa pelajaran ataupun dikenali sebagai penyata razak. Alright, so this is Tanah Melayu. Nah, bagaimana untuk Sabah dan Sarawak pula? Nah, Sabah dengan Sarawak ini, mereka telah menjemput seorang pegawai pelajaran yang dikenali sebagai Woodhead. So Woodhead telah membuat lawatan ke Sabah dengan Sarawak. Nah, after dia buat lawatan Sabah dan Sarawak, dia telah memberi beberapa cadangan kepada sistem pendidikan mereka. So based on laporan Woodhead inilah wujudnya kita punya sistem pendidikan kebangsaan Sarawak dan juga sistem pendidikan Sabah. That was 1955. Now after that, in the year of 1963, bila join dengan Malaysia, so mereka mula mengikut sistem yang kita buat bersama. So can you all understand yang ini? Boleh faham? Boleh. Boleh ya? So yang ini kita ada laporan Woodhead 1955. So now we go back. Okay, now, so this is ulangan back. Usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatan kuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Nah, kita ada beberapa dasar-dasar pendidikan sebelum kita merdeka. So, first one, just now I told you, is Laporan Barnes 1951. Kemudian kita ada Laporan Fenhu 1951 also. Then kita ada Ordinance Pelajaran 1952. Now that is for Sabah and Sarawak. Then it's continue back to kita punya jawatan kuasa pelajaran atau penyata razak 1956. Nah, kemudian untuk Sabah dan Sarawak, kita ada laporan Woodhead Sabah Sarawak yang membawa kepada sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak and also membawa kepada sistem pendidikan di Sabah pada tahun 1955. Now, I'm going to tell you bagaimana mereka punya sistem pendidikan ya. Okay. Okay. Nah, kita tengok yang ini. Semua nampak, guys? Boleh. Boleh ya. Okay, so kita ada laporan Barnes 1951. Laporan Barnes dipengerusikan oleh L.J. Barnes. Beliau telah menekankan kepentingan sekolah rendah, where everybody must go to school.
Alright. So because why? Secondary belum mampu lagi. So at least every children must go to school. So that's why BANS ini memberi kepentingan kepada sekolah rendah. Ia adalah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpukan taat setia mereka. Nah, kandungan BANS, there are two. One for sekolah Melayu, sekolah rendah and sekolah menengah ya. So when we talk about sekolah rendah, nah sekolah rendah ini mereka gunakan dua language. They use either bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. So they can use lah. Okay, either they can go to Malay school or Malay pergi kepada sekolah Inggeris. Tetapi when you go to sekolah menengah, anda menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar because dia akan memupuk perpaduan. So that is the focus of it. So anda boleh nampak laporan BANS, dia memang number one menekankan kepentingan sekolah rendah, ingin membina rupa bentuk satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal. There are two, sekolah rendah mereka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau bahasa Inggeris, dan sekolah menengah ini dia hanya gunakan sekolah Inggeris, bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. So that is BANS. Nah, kemudian bila BANS dikeluarkan, laporan Fernwood pula keluar. Why? Fernwood was not have Fernwood adalah dua doctors, the doctor of philosophers ya. They are not happy dengan cadangan ini because why? Ini menampakkan takkan wujud sekolah Cina. And also tak boleh kembangkan sistem pendidikan Cina dan sebagainya. So that's why Fernwood telah mengeluarkan laporan mereka dikenali sebagai laporan Fernwood. Laporan Fernwood, kita ada Dr. W.P. Fern and also Dr. Wu Te Hiao diterbitkan akibat wujudnya bantahan masyarakat Cina terhadap laporan BANS. Mereka ingin mengkaji sistem pendidikan Cina. Mereka juga ingin menambah baikkan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada tanah Melayu. Dan kandungan dia, they said, teruskan sekolah Cina but ikut sistem kebangsaan. They said, yeah, we continue with the Chinese school tetapi follow the national syllabus. So kandungan dia, sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina harus berorientasikan kepada tanah Melayu. So ini adalah laporan yang dibawa oleh Fern and Wu. Fahamkah? Boleh faham? Faham. Faham, okay. Manalah Saiko? Hari, tell me about laporan BANS sayang. Apa kepentingan laporan BANS? Kepentingan adalah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Apa kandungan dia sayang? Kandungan dia adalah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sahaja sebagai bahasa pengantar. Thank you, darling. Hiromi, tell me about laporan Fernwood sayang. Diketuai oleh Dr. W.P. Fern dan Dr. Wu Te Hiao, diterbitkan akibat wujud bantahan masyarakat Cina terhadap laporan BANS, mengkaji pendidikan Cina, penambahbaikan kepada sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada pendudukan tanah Melayu. Sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Okay, thank you, darling. Okay, can you all understand, everyone? Nikara, Nikash, can understand? Mana itu budak? Nikash, can understand? Can, okay, bagus. Okay, now kita tengok based on kita punya BANS dan juga Fernwood telah wujud ordinan pelajaran. Now, what is ordinan? Ordinan artinya undang-undang pelajaran, right? Now, ordinan pelajaran 1952. Nah, ordinan ini diluluskan selepas Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan BANS dan laporan Fernwood bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Dan semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan di bawah satu sistem
berorientasikan tanah Melayu. So, kita boleh nampak laporan Barnes, laporan penuh campur together menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Because why? Kita ingin menyatukan semua pelbagai bangsa. Nah, apa kandungan dia? So, anda boleh nampak kat sini. Sorry. Nah, kandungan dia ada dua jenis sekolah rendah. Alright? So, dia ada dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah rendah yang satu menggunakan bahasa Melayu dan lagi satu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Now, in that school, in Malay school or in English school, kalau ada 15 pelajar yang meminta untuk diajar bahasa Tamil atau bahasa Cina, bahasa Tamil dan Cina akan diajar sebagai bahasa ketiga dalam kumpulan yang sama. So, primary they got two school, one is Malay medium, another one is English medium. But in Malay medium or English medium, if there is certain group of people, 15 of them, more than 15, must be more, 15 and more of them, asking to be meminta agar bahasa Tamil diajar, so mereka akan mengajar bahasa Tamil dan juga bahasa Cina, ya. Nah, sekolah rendah pula hanya menggunakan bahasa Inggeris, dan undang-undang berkaitan dengan pembentukan sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Okey, namun Ordinan Pelajaran 1952 masih belum dapat menepati aspirasi semua kaum di tanah Melayu kerana mendapat tentangan daripada semua kaum. So, anda boleh nampak they are two different. So, sekolah kita ni, as I told you, kita ada sekolah rendah dan juga kita ada sekolah menengah. Nah, untuk sekolah rendah, they are two type. One, sekolah yang menggunakan bahasa Melayu. Lagi satu, sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris. There are two schools. Tetapi bahasa Cina dan juga Tamil akan diajar kalau ada permintaan. Untuk sekolah menengah, mereka hanya menggunakan bahasa Inggeris sahaja. So they only learn all the thing in English language. Can you all understand? Boleh faham? Boleh. Boleh, ya. Okey, cikgu tangkap Seiko. Kavinesh, can you explain to me tentang kita punya Ordinan Pelajaran 1952, sayang? Mana itu budak? Yes, teacher. Okay. Ordinan pelajaran ini ada berapa jenis sekolah, sayang? 2 jenis, teacher. What is the sekolah? Sekolah rendah Very good. yang menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. And third Dan one, bahasa Tamil dan bahasa Cina. boleh dihantar sebagai bahasa ketiga sekiranya ada 15 pelajar. Correct or not? Untuk sekolah menengah, what they use, sayang? Kavinesh, untuk sekolah menengah, apa bahasa yang digunakan? Hello? Oh, okay, never mind. Okay, untuk bahasa untuk sekolah menengah kita menggunakan bahasa Inggeris, ya. So yang ini faham tak ada masalah, guys? Boleh faham yang ini? Boleh. Okay, lepas kita punya Ordinan Pelajaran 1952, wujud pula I don't want to go straight to kita punya Sabah dan Sarawak because I want to do it Tanah Melayu first. So kita ada penyata razak. Okay, penyata razak juga dikenali sebagai kita kenali sebagai Jawatan Kuasa Pelajaran yang dipengarusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein. Dan pada masa itu, beliau adalah Menteri Pelajaran. So, beliau adalah Menteri Pelajaran. So, Jawatan Kuasa Pelajaran ini telah ditubuhkan bagi mengkaji sistem pendidikan. This is after kita dapat kemenangan dalam pilihan raya 1955, ya. So, beliau menjadi Menteri Pelajaran. So when he become Menteri Pelajaran, he reshuffle back or revamp again our education system.
So beliau telah mencadangkan satu sistem pelajaran. Okey, Kaminish. So beliau telah mencadangkan penyata razak. Dan penyata razak inilah menjadi ordinan pelajaran 1952. So based on penyata razak, kandungan razak inilah wujudnya Undang-Undang Pelajaran 1957. Nah, sistem pendidikan kebangsaan yang dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan melalui sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa, bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama, kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. So ini adalah aspirasi. How they want to bentuk sistem pendidikan kebangsaan. Satu, mereka ingin membentuk sistem persekolahan yang sama bagi semua. Everybody follow the same system. Nah, sistem kebangsaan, bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama, and kandungan kurikulum. Our syllabus are same. Okay. Right, kandungan kurikulum yang seragam dan juga bercorak tempatan. Nah, apakah kandungan cadangan-cadangan yang dicadangkan oleh kita punya penyata? Nah, cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh penyata ini, they got two jenis sekolah rendah, same like kita punya ordinan pelajaran, tapi nama dia adalah sekolah rendah umum, sekolah jenis rendah umum, atau sekolah umum rendah, sekolah jenis umum rendah. Okay. Untuk sekolah umum rendah, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, dan untuk sekolah jenis umum rendah, mereka menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Okay. Bahasa Melayu dan Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Okay. Sekolah menengah kebangsaan, dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, manakala bahasa Inggeris diajar sebagai mata pelajaran. Okay, boleh faham? Can you all understand? So cikgu ulang balik. Penyata razak menyatakan dia ada two school, primary school. Satu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu, lagi satu sekolah jenis umum dia menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Namun bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib di semua sekolah. Yes, correct sayang, betul. Sulaiman betul. Ia adalah SJKC dan sebagainya. Yes. So we got two, right? We got SK, SJK. So samalah. Tapi nama aja dia ubah. SJK, SK ini berubah selepas Aminuddin Baki. Baru dia ubah lagi. That is 1960s. Rahman Talib, Aminuddin Baki. Kita akan belajar. Okay. Now, so untuk kita punya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dia dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. Bahasa sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, manakala bahasa Inggeris dijadikan sebagai satu mata pelajaran. Okay. Now, so can you all understand? Boleh faham penyata razak? Jawatan kuasa penyata jawatan kuasa pelajaran boleh ya? Okey, cikgu tangkap satu ekor. Kirtana. Kirtana, can talk sayang? Cannot. Okay. Logan, are you there? Logan Bala? Yeah, sure. Okay, no worries Kirtana. Okay, can you explain to me tentang kita punya penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 sayang? Okay, dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Hussein dan ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan. And then it memperkenalkan the penyata razak dan diluluskan menjadi sebagai ordinan pelajaran 1997. And the hasrat is to memupuk integrasi dan perpaduan melalui persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Okay. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Okay. So penyata ini juga mencadangkan apa? Mencadangkan sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum rendah guna bahasa Inggeris, Cina, Tamil, dan sekolah bahasa Melayu dan Inggeris, bahasa Melayu dan Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah.
dan sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Wajib. Okay. Alright. Thank you, darling. Okay. So this is untuk Tanah Melayu. Now kita lihat kepada, okay, sorry, ada tertinggal ya. Nah, penyata ini, penyata razak ya. Tadi kita belajar yang penyata jawatan kuasa pelajaran itu penyata razak. Penyata ini merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan kita. Melalui sistem ini, melalui penyata razak, apa yang kita lihat adalah satu, melalui kita punya sistem penyata razak ini, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam telah dimulakan, bahasa penghantar yang sama mula digunakan. Nah, ini adalah penting untuk memupuk semangat perpaduan, mementingkan nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan juga memupuk kesetiaan kepada negara. So ini adalah untuk kita punya penyata razak. Nah, kemudian kita tengok laporan Woodhead pula. Nah, Woodhead, E.W. Woodhead, beliau adalah pegawai, ketua pegawai pelajaran dari Britain, telah diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan. Laporan Woodhead ini, apa yang beliau buat adalah memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan juga menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar dan mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. So this was his cadangan. Satu, he want to bring back atau kukuhkan lagi sistem pendidikan rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar and also mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. So kita tengok based on that, wujudlah sistem pendidikan bagi Sarawak dan juga Sabah. So kita tengok bagaimana sistem pendidikan kebangsaan di Sabah. Sarawak juga, Sarawak ya. Nah, pendidikan kebangsaan Sarawak berdasarkan laporan Woodhead 1955. Nah, mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Mereka juga ingin menyeragamkan sukatan pelajaran dan juga peperiksaan. Alright, so one, mereka nak bentuk satu sekolah yang berbilang kaum, everybody ya. And to unite everyone, they use bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. And then mereka juga menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Mereka juga memperkenalkan buku teks yang berlatarkan unsur tempatan. So mereka gunakan buku teks yang berunsurkan tempatan dan memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Okay. Matlamat Pendidikan Kebangsaan Sarawak bertujuan membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. So anda boleh nampak ini adalah kita punya pendidikan kebangsaan di Sarawak based on laporan Woodhead. So what they want to do, mereka ingin mewujudkan satu sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan, memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Okay, another one guys. Puan Ju is opening her face-to-face class ready, betul kan? Halo, tahu ke tak tahu? Am I talking to myself? Oh, okay. Puan Ju dah mulakan kelas ya. Okay, now I'm still waiting because saya takut kalau I wait another 1 week, if it's everything okay dengan Puan Ju punya kelas, I might be starting my face-to-face. I want to start only for Form 4 dengan Form 5. Saya tak nak buka Form 3, Form 2 and Form 1 dulu. So kalau cikgu buka face-to-face, do you all want to come? Okay, I definitely I'm opening sayang because and then another one I takut because kalau cikgu buka dengan cepat together with her, ramai orang datang and all these nonsense neighbors will complain. So I don't want that happen. That's why let Puan Ju open first 1-2 weeks.
Later, I will slowly open my class. And the timing won't change. I'll follow the same timing yang kita buat sekarang. Okay kan? Boleh kan? Anybody have problem? Semua orang ada ke tak? Raina, are you here sayang? Yes, teacher. Okay, right. Okay. So, semua dengar ya. Satu ekor pun tak nak buka mulut. So, cikgu ada siapa? Cikgu ada Aziz, Lukman, Aiman, Akil, Chia Minyu, Chin, Denisha, Faris, Harini, Hiromi. And Joanna, Katrina, Kavinesh, Kirtana, Logan, Bala, Nikash, Raina and Sulaiman. Where is Kamlesh? Harini, where's Kamlesh sayang? She's not feeling well, teacher. Okay, right. Okay. Damansara, they not yet give me any this one green light sayang. If green light is okay, then Damansara pun cikgu boleh buka. Okay, I'll let you know how. Damansara, they not yet tell me anything because mereka masih that area they're very scared lah. So Hartamas, at least my own center, I can say anything. That one is under people. So saya nak buka pun saya takut. Okay, I will check with Mr. Das also. If Mr. Das is opening there, then I will also open. Yeah. Okay. Now, any question here? Boleh faham? Pendidikan kebangsaan di Sarawak, boleh faham? Boleh. Boleh ya. Okay. Now kita masuk kepada pendidikan kebangsaan di Sabah pula. Okay. Okay. Pendidikan kebangsaan di Sabah berdasarkan laporan HUD 1955 dengan beberapa pindaan. Okay. So, satu, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Dan also menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Okay, Ken. Then kita ada, based on this, mereka mewujudkan Ordinan Pelajaran Koloni 1956 yang diperkenalkan untuk meneruskan rancangan HUD. Rancangan ini adalah untuk mencapai matlamat dan usaha menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah, juga untuk melahirkan perasaan keberkesamaan dalam kalangan kaum di Sabah. So, cikgu ulang. Pendidikan di Sabah also based on laporan WUTHED. Apa yang mereka buat pindaan? Satu, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. And menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Okay. And then based on that also mereka mewujudkan Ordinan Pelajaran Koloni untuk meneruskan rancangan WUTHED. Rancangan ini mencapai matlamat dan usaha menyeragamkan kurikulum peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah, dan juga melahirkan rasa kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. So ini adalah tentang kita punya Sabah ya. Now any question before cikgu pergi kepada bahagian yang berikutnya? Boleh faham yang ini? Boleh. Boleh. Okay, now take your mentor book please. Everyone, buku mentor. Tengok muka surat 95 please. Okay, tadi kita belajar, everybody sudah ambil? Okay, now kita tengok kat sini. Alright.
Okay, so tadi apa yang cikgu ajar, kita dah belajar laporan Barnes. Laporan Barnes and Fernwood together menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Okay, Ordinan Pelajaran diluluskan selepas Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes-Fernwood dan bertujuan untuk membentuk pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan di bawah satu sistem berorientasikan Tanah Melayu. So di bawah sistem ini apa yang berlaku? Kandungan dia, kita ada dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, dan bahasa Cina dan Tamil akan diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya ada 15 murid daripada kumpulan yang sama tadi, dan sekolah menengah pula mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Now, after that, after kita punya ordinan pelajaran, kita lihat kepada kita punya penyata razak atau penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Husin. Okay. Sebab dia mengkaji semula sistem pendidikan yang sedia ada, mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baru, mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Nah, hasrat yang paling utama mereka adalah untuk memupuk integrasi dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Melalui mereka nak bentuk sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa, bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama, and kurikulum yang seragam. That means silibus yang sama dan corak kebangsaan. Nah, apa yang dia ada? Cadangan kat sini. So, cadangan kita punya yang ini anda boleh nampak. Semua sekolah, there are two type of school. Satu adalah sekolah umum, sekolah jenis umum. Sekolah umum rendah, sekolah jenis umum rendah. Sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Bahasa Melayu dan Inggeris wajib dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Okay, and sekolah Melayu pun, sekolah menengah kebangsaan pula menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar and bahasa Inggeris dijadikan sebagai mata pelajaran. Okay, so that is kita punya Jawatan Kuasa Penyata Razak. Kemudian kita ada laporan Woodhead. Nah, daripada laporan Woodhead kita sudah belajar. Laporan Woodhead adalah Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain. Beliau telah diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan beliau telah membuat beberapa cadangan. So, cadangan pertama, beliau ingin memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar dan mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. So, based on kita punya Woodhead inilah, wujud dua. Pendidikan kebangsaan di Sabah dan juga pendidikan kebangsaan di Sarawak. Okay. Untuk pendidikan kebangsaan Sabah, apa yang kita lihat, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Sekolah menengah kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa Inggeris dan mata pelajaran. Nah, dipertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris, menetapkan peperingkatan sekolah menengah dalam bahasa Inggeris. Dan sekolah menengah berbilang kaum menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Okey. Nah, kemudian kita lihat kepada kebangsaan di Sarawak pula. Now, pendidikan kebangsaan Sarawak also based on laporan Woodhead, terdapat beberapa cadangan pembentukan. Satu, mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Mereka juga menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan, memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Matlamat pendidikan kebangsaan adalah bertujuan membentuk perasaan kekitaan
dan taat setia kepada Sarawak dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum. So this is kita punya sistem pendidikan kebangsaan. And finally, kita akan masuk kepada bahagian kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Okay. So untuk kerjasama politik ke arah kemerdekaan, kita akan lihat semua parti politik. Nah, parti politik ini kita dah belajar, tetapi they are different about parti politik yang ada. So I'm going to show you all 2 minutes ya. Two minutes guys, kejap potong ini. Okay, nah parti politik yang kita ada, actually we already learn. Tetapi this is, okay, yang ini kita ada pelbagai parti baru yang wujud after World War II. That one was sebelum World War II and everything. Okay, so untuk melihat kepada parti politik ini, okay, am I sharing the screen with you all? Nampak kan? Semua nampak? Okay. Nampak. Okay. 7.5, penubuhan parti politik. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak parti politik ditubuhkan berikutan dengan perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah dan mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Kepelbagaian parti politik telah mewujudkan kerjasama politik untuk mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air. So parti politik ini we can bahagikan kepada dua. One is 1940s, another one is 50s. Ada dua ya. Nah, kita tengok tahun 1940-an. Okay, untuk tahun 1940-an ini kita dah belajar, pernah kita belajar, ada kat situ, kita ada PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, kita ada Parti Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS, API, Angkatan Pemuda Insaf, dan kita ada Pergerakan Pemuda Melayu, PPP, PPM, and UMNO, United Malay National Organisation, kemudian kita ada Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML, dan kita ada MIC, Malayan Indian Congress, dan kita ada BARIP, Barisan Pemuda in Sarawak, Sabah, and kita ada Barisan Pemuda di Sarawak, and also kita ada MCA, Malayan Chinese Association. Nah, kemudian pada tahun 1950-an pula wujud pelbagai parti yang lain, iaitu kita ada Independence Malaya Party, IMP, kemudian kita juga ada Parti Islam Setanah Melayu, PAS, People's Progressive Party, PPP, dan juga Parti Negara. So we go one by one. Kita lihat yang pertama.
Okay, yang ini very famous, kita pernah belajar beberapa kali. Even dalam bab 2 pun kita pernah belajar, dalam bab dalam bab 3 pun kita dah belajar, yang ini pun kita belajar ya. Now, Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM ditubuhkan pada Oktober 1945. Pemimpin dia adalah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dan kita ada Ishak Haji Muhammad dan juga kita ada Ahmad Bostamam. Alright, so you remember dia. Okay, dia. Then you can remember who is dia. D is Doctor, I is Ishak, A is Ahmad ya. Okay, now PKMM very important, melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum, mencapai kemerdekaan dan juga memperjuangkan Melayu Raya. So this is kita punya PKMM. Satu, melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum dan mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Kemudian kita lihat parti yang berikutnya iaitu PKMS. PKMS adalah Parti Kebangsaan Melayu Sarawak pada 1946, dipimpin oleh kita ada Abang Haji Aini Zaini, Abang Haji Openg dan kita ada Datuk Parti Abang Haji Abdillah. Nah, tujuan dia memupuk kesetiaan dan perpaduan di Sarawak, menentang penyerahan Sarawak kepada British dan menjenamakan semula Persatuan Melayu Sarawak. Okay, yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. So it's like dulu kita ada KMM menjadi PKMM. Okay. Yang ini dulu nama dia adalah Persatuan Sarawak, dulu nama dia. Kemudian dia bertukar nama kepada PKMS. So ini adalah old party dan now menjadi parti yang baru. Okay. Nah, kemudian kita ada API. API pun kita pernah belajar. API pada Februari 1946, pemimpin dia adalah Ahmad Bostamam, menggambling tenaga muda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik dan menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. So anda boleh nampak inilah API. Okay, kemudian kita ada Pergerakan Pemuda Melayu. So next, I just check something. Pergerakan Pemuda Melayu. There my mistake. Okay, yang ini this is supposed to be. Okay, yang ini tolong tukar, ini adalah UMNO. Okay, tolong tukar guys. My mistake that's why I want to correct it back. Ini bukan. Okay. Tolong tukar yang ini UMNO. Tolong tukarkan. Sudah tukar cepat. Okay, ini bukan PPM. PPM ni lain. So PPM I'm going to give you. Okay, tukar yang ini dulu. Okay, UMNO. Parti UMNO ya. So UMNO ditubuhkan pada 1946, dipimpin oleh Dato' On Jaafar dan juga Tengku Abdul Rahman. Nah, perjuangannya adalah untuk menentang Malayan Union dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. So that is for UMNO. Tolong tukar ya, cikgu silap kat sini. Okay, here is okay, this is okay. Okay, now
Tolong tulis yang ini. Yang ini cikgu tertinggal. Tuliskan yang ini. PPM. Okay, tolong tuliskan PPM. Okay, PPM tuliskan pergerakan pemuda Melayu. Okay, this one actually in Sarawak. Pergerakan Pemuda Melayu Sarawak ya, ditubuhkan pada Mac 1946. Okay, pemimpin Muhammad Sirat Yaman, Rosli Dobi, Awang Ramli. Okey, matlamat. Menentang penjajahan British. Menuntut kemerdekaan. Sarawak. Okey, tolong tulis yang ini ya, cikgu silap. Okey, kita habis 9:15 sayang. Because cikgu mula lambat. Because I got straight to class, I need at least 15 minutes break because nowadays I cannot lah. I have to rest because memang cikgu tak berapa sihat. That's why I need 15 minutes break. I'm sorry ya. You all got any other class after this? Okay, cepat tuliskan. So I'll be seeing you all tomorrow ah. Guys, kepada yang baru masuk, ada 2 ekor dah hilang dah. Okay. Nah, kepada yang baru masuk, cikgu ada buat replacement class for 4 weeks because we have to replace back yang 2 weeks and also the previous one also kita nak buat replacement class. So kita habiskan 1 bulan ni kita ambil. So cikgu akan buat every Wednesday untuk 4 minggu pukul 3 PM until 4:30. Every week untuk 4 minggu berturut-turut. So I will settle all the replacement class with you all. Okay, sudah tulis my dears? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Okay, now can we start? Boleh faham? Alright, so this is PPM. PPM adalah Pergerakan Pemuda Melayu. Ini adalah di Sarawak. Okay, so ditubuhkan pada Mac 1946. Pemimpin dia adalah Muhammad Sirat Yaman. Kemudian kita ada Rosli Dobi, Awang Ramli dan juga Mursyidi Sijik.
Nah, tujuan penubuhannya adalah untuk menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan Sarawak. Now, after that, kita ada, okay, kita ada yang ini. Can you all see the screen again? Boleh nampak? Boleh. Boleh ya. Nah, kita ada Parti Kebangsaan Melayu Labuan, that is in Sabah, because last time Labuan and Sabah together ya. Nah, June 1946. Nah, dipimpin oleh kita punya Tengku Nordin dan juga Zakaria Gan. Nah, tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang sosioekonomi, menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. So anda boleh nampak. Nah, kemudian kita ada MIC. MIC adalah Malayan Indian Congress. Malayan Indian Congress pada Ogos 1946, pimpinan John PV dan juga KL Devasa. Tujuan dia adalah untuk menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama dengan kaum lain. So that is MIC. Nah, kemudian kita ada Barib. Barib also in Sabah ya. So kita ada Barib. Nah, Barib ini ditubuhkan pada Disember 1946 di Jesselton dan juga Labuan. Pemimpin dia kita ada Mandur Sharif, Iman Suhaili Yaakob dan juga Pengiran Ahmad. Perjuangannya menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik dan menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Dan kita lihat kepada PBS, Barisan Pemuda Sarawak. Nah, Barisan Pemuda Sarawak pada Jun 1947 dipimpin oleh Abang Muhammad Kasim Taha dan kita ada Ahmad Zaidi Adrus. Memperjuangkan kepentingan penduduk peribumi ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. And finally pula kita ada MCA. Nah, MCA apa yang kita ada kat sini dipimpin oleh 3 orang pemimpin ya. MCA pada Februari 1949 dimulakan oleh Tan Cheng Lock, Yong Sok Lin dan juga H.S. Lee. Perjuangan adalah untuk memelihara kepentingan orang Cina, bekerja sama menentang komunis di tanah Melayu. Nah, after that, kita ada parti yang berikut pula. This is parti 1950-an. Parti 1950-an kita ada 4 parti dimulakan dengan IMP, Independence Malaya Party. Nah, Independence Malaya Party pada September 1951 dimulakan bersama oleh Dato' Onn Jaafar dan juga Tan Cheng Lock. Tujuan dia adalah menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu dan kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. So this was the first party ever they joined together ya. Nah, kemudian kita ada parti PAS pula. PAS ditubuhkan pada November 51, dipimpin oleh Haji Ahmad Fuad Hassan dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Nah, memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu dan melakukan penyatuan pentadbiran Islam di tanah Melayu. Dan kita ada PPP. PPP pada Januari 1953, pemimpin dia adalah Dr. K. Kanapati Pillai dan juga Dr. Srinivasagam, memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum dan memperjuangkan keadilan sosioekonomi berdasarkan demokrasi berparlimen. And the final one pula, kita akan belajar tentang Parti Negara. Nah, Parti Negara also one of the famous party because Dato' Onn Jaafar memulakan IMP. IMP tak begitu berjaya. So he started another new party yang dikenali sebagai Parti Negara. Parti Negara pada Februari 1954. Pemimpin dia kita ada Dato' Onn Jaafar, kita ada Dato' Hamzah Abdullah, Hia Su Siang, and also kita ada EEC Turai Singgam dan juga P. Ramani. Dan mereka ingin menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum dan membentuk satu parti bagi semua rakyat
untuk membentuk negara Tanah Melayu. So ini adalah parti-parti politik. Nah, saya tak kata semua penting. Nah, daripada parti-parti ini, you ambil 3 parti daripada tahun 1940-an, 3 parti daripada tahun 50-an, cukup. No need to remember everything. So 3 is enough. Sometimes they can ask you, nah 3 parti ini, just write it down, the 3 parties cukup. Okey. Nah, bahagian yang terakhir kita nak belajar adalah kerjasama ke arah kemerdekaan. Nah, kerjasama ke arah kemerdekaan. Sikap tolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila berlaku kerjasama politik antara kaum di negara kita mulai pertengahan tahun 1940-an. So anda boleh nampak pada masa ini wujud sikap tolak ansur dalam gerakan politik untuk mencapai kematangan apabila berlakunya kerjasama politik antara kaum, ya. So sebelum wujud kerjasama politik, terdapat beberapa pakatan antara gerakan tertentu yang merintis kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. So before they started kerjasama parti, they ada gerakan-gerakan, usaha-usaha untuk membawa kepada kerjasama kaum. So usaha yang pertama adalah wujudnya Pakatan Putra MCJA. Okay, AMCJA ini kita belajar dalam bab 5. Okay, kemudian kita ada persidangan kebangsaan, dan kita ada convention kebangsaan, and finally kita ada pembentukan parti perikatan. So ini adalah 4 usaha penting yang akhirnya membawa kepada pembentukan kita punya negara merdeka. So I'm going to show. Please look at your buku mentor, ya, muka surat 96 please. Everyone, mentor, muka surat 96. Okey. Nah, kita sedang belajar tentang kerjasama politik ke arah kemerdekaan. So, kerjasama yang pertama adalah kita ada Pakatan Putra AMCJA. Nombor 2, kita ada persidangan kebangsaan. Nombor 3, kita ada convention kebangsaan. And nombor 4, kita ada pembentukan parti perikatan. So, these are the 4 langkah yang membawa kepada kerjasama politik, ya. Nah, pertama kita ada Pakatan Putra AMCJA berlaku pada Disember 1947 di mana Dr. Burhanuddin Al-Helmi, iaitu pemimpin Putra, bekerjasama dengan Tan Cheng Lock di bawah AMCJA. What is Putra? Putra adalah pusat tenaga rakyat. Kita pernah belajar apabila semua golongan radikal, Putra is golongan radikal. So kita pernah belajar bagaimana API, AWAS, BATAS, PKMM, PKMS semua bergabung. Gabungan parti-parti Melayu ini dikenali sebagai pusat tenaga rakyat. And untuk AMCJA pula, kita ada gabungan parti seperti kita ada MDU, MIC dan sebagainya. So this is the first time ever parti-parti gabungan berlaku di antara Putra dan AMCJA. Dia merupakan perintis usaha memupuk kerjasama politik antara kaum, melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif membina negara bangsa merdeka. Nah, manifesto itu pertama sekali kita ada pemerintahan sendiri. So dia mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu kewarganegaraan. Nah, kemudian kita ada kerjasama politik yang berikutnya, iaitu kita ada persidangan kebangsaan Februari 1954. Okay, Februari 1954 kita ada pemimpin yang penting, iaitu beliau adalah Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, ataupun beliau merupakan Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh beliau telah membincangkan langkah untuk pembentukan
Gabungan Parti Kebangsaan Tanah Melayu yang Bersatu and menuntut diadakan pilihan raya persekutuan. Okey, menuntut diadakan pilihan raya persekutuan disertai disertai oleh dalam persidangan kebangsaan disertai oleh IMP, MIC, Persatuan Silon Melaya dan Persatuan Eurasian Melaya. Kemudian kita ada Convention Kebangsaan pada Ogos 19. Pada Ogos 1954 kita ada pemimpin yang bergabung pada masa itu adalah Tengku Abdul Rahman untuk UMNO dan juga Tun Tan Cheng Lock untuk MIC. Mereka membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan tanah Melayu. Nah, mereka juga telah meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan, dan dalam perjuangan ini dihadiri oleh PAS, Persetiaan Melayu Kelantan dan juga Persatuan Melayu Semenanjung. And finally, kita ada pembentukan Parti Perikatan. Parti Perikatan is when UMNO, MIC and MCA kesemua mereka telah bergabung. Okay, so that is what dikenali sebagai Parti Perikatan. So Parti Perikatan is gabungan UMNO, MIC dan MCA. Okay, now MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Penyertaan MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar. Mereka memilih kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan merempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan. So that is the kerjasama. Sekejap. Okey, so kita lihat balik yang ini. Apa cikgu buat? Sekejap ya, sekejap juga. Okay. So here, so cikgu akan ulang balik. So kita ada 4 kerjasama yang bukti-bukti kerjasama yang membawa kepada kemerdekaan negara. Yang pertama kita ada Pakatan Putra AMCJA. Nombor 2 kita ada Persidangan Kebangsaan. Nombor 3 Convention Kebangsaan dan pembentukan Parti Perikatan. So the first one you look at here, this is when kita punya Putra dan juga AMCJA bergabung, and ia menjadi perintis untuk memupuk kerjasama antara kaum. So gabungan ini telah mencadangkan Manifesto Perlembagaan Rakyat. Ia dikenali sebagai alternatif untuk pembinaan negara bangsa yang merdeka. So kita pernah belajar yang ini, Perlembagaan Rakyat, kita ada 11 kandungan dalam Perlembagaan Rakyat, the same thing. Apa yang diminta? Untuk melakukan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan juga penerimaan satu kewarganegaraan. So that was the first one. Second, kita ada pembentukan Persidangan Kebangsaan pada Februari 1954. Persidangan Kebangsaan 1954 diketuai oleh Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Beliau adalah Datuk Panglima Bukit Gantang ataupun Menteri Besar Perak. Nah, tujuan persidangan ini dilancarkan adalah untuk membincangkan
langkah penggabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu dan menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. Nah, persidangan ini disertai oleh IMP, Independence Malaya Party, disertai oleh MIC, Persatuan Silon Melaya dan juga Persatuan Eurasian Melaya. Nah, kemudian kita ada Convention Kebangsaan. Okay, so Convention Kebangsaan, it's when UMNO dan MCA telah bergabung dan mereka melakukan Convention Kebangsaan. So UMNO dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman and MCA semasa itu adalah Tan Cheng Lock. Pada Ogos 1954, UMNO pimpinan Tengku Abdul Rahman dan juga MCA pimpinan Tan Cheng Lock dihadiri oleh Parti PAS, Persetiaan Melayu Kelantan dan juga Persatuan Melayu Semenanjung. Okay, tujuan dia membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu. Kesannya konvensyen ini berjaya meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. And the final one adalah bagaimana kita membawa kepada pembentukan Parti Perikatan. Nah, Parti Perikatan today nama dia tukar kepada Barisan Nasional. Kemudian Barisan Nasional kini dikenali sebagai Perikatan Nasional. Okay, now the party's name is Perikatan Nasional. No more Barisan Nasional because we don't have Barisan Nasional now. Nama baru dia adalah Perikatan Nasional. Hope is dia tak tukar lagi. Alright. So pembentukan Parti Perikatan, UMNO, MCA dan MIC bergabung, mereka membentuk Parti Perikatan pada Oktober 1954. Nah, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan pada bulan Oktober 1954. Melengkapkan kerjasama tiga kaum di Tanah Melayu dan meletakkan kesetiaan kepada raja dan negara. Nah, and semasa ini mereka memilih logo kapal layar. Nah, logo kapal layar dipilih untuk melambangkan kesediaan tiga kaum terbesar di Tanah Melayu menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Nah, can you all understand so far? So dengan ini berakhirlah kita punya bab 7. So when I'm starting the class tomorrow, I can start with bab 8. Boleh fahamkah? Satu ekor pun takkan cakap semua. Boleh. Boleh, betul lah. Saya Betul, akan dengar, saya hanya akan dengar orang yang sama Hiromi or my little Joanna. That's all. Yang lain semua tak tahu. Sikit-sikit Kenapa sikit-sikit? Saya sudah cakap, kalau tak faham kena tanya. Sekarang sikit-sikit pula. Saya ambil rotan, baru you akan tahu. Okay, now what you have to do? Tolong habiskan. Okay, tolong tengok anda punya latihan. Objektif. Tolong habiskan bab 7. Dan juga your structure question kat behind. Tolong habiskan. Dan next week. Kena belajar. It's not tak cukup sekali cikgu ajar lepas itu orang tak buat. You have to read. The problem is you guys are not reading. You guys are wasting your time and very playful. Okay. So tolong habiskan latihan. I will see kalau next week tomorrow punya kelas cikgu akan jumpa pukul 3. If everything okay, I will try to redo back this latihan with you all, the structure and everything essay. Okay, can you all understand so far? Boleh. Okay. Okay, with then I will end the class today. See you guys tomorrow at 3 p.m. 3 to 4:30. Siapa tak boleh, cikgu akan send the recording to you all, so anda boleh nampak. Hiromi, you tak boleh ya sayang? Oh, your school finish 4:30 kan? Ya, pity you lah. Okay, see you guys. Bye-bye. Thank you, teacher. Okay, bye. Itu aja. Teacher, can you upload that 3-hour Friday one? Can sayang. Alright. Not chat dah. Not chat upload dah. No, not yet. Okay, let me. Friday one is your Form 5 class kan? Yeah, Friday. Okay. It was on like the 21st. No, sorry.
24th. Okay, check for me, Tari. Let me know. Can? Can.